Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Korang semua apa khabar? Diharapkan korang sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat dan baik-baik sahaja, insya-Allah. Dan bagi yang ingin pergi bercuti tu, lebih baiknya korang pastikan tempat yang korang ingin pergi tu betul-betul selamat dan tidak pelik seperti pantai yang terdapat di dalam movie ini. Dengan kesempatan pada video kali ini, aku akan membuat pembahasan dan review tentang movie unik yang bergenre misteri yang diterbitkan pada tahun ini. Movie tersebut bertajuk Old 2021. Tanpa menunggu lama, mari kita mulakan pembahasan. Bermulanya movie di mana pada waktu itu terlihat pasangan suami isteri Guy dan Priska dalam perjalanan untuk pergi bercuti ke sebuah pusat peranginan tropika bersama anak kecil mereka yang bernama Trent dan Matt. Kemudiannya mereka pun sampai di tempat percutian di peranginan tropika itu, dan untuk pengetahuan korang, tempat ini masih baru dibuka. Mereka yang baru pertama kali ke tempat itu pun mula mengagumi keindahan di tempat itu. Lalu dilihatkan di mana seorang pelayan wanita memberikan minuman kepada Priska dan Guy. Disingkatkan cerita, Guy dan Priska kini terlihat dalam keadaan sedang bertengkar oleh kerana hal yang kecil. Di saat inilah dapat dipastikan bahawa hubungan mereka berdua sudah tidak seakrab dulu lagi, dan rupanya ini adalah percutian terakhir mereka sebelum mereka bercerai. Disingkatkan lagi cerita, scene beralih kepada Trent dan Matt yang saat ini sedang ingin mengambil minuman. Mereka kemudiannya berkenalan dengan anak dari pemilik resort itu yang bernama Idlib. Kemudiannya mereka pun menuju ke bilik penginapan. Lalu Guy membaca sebuah buku panduan tentang peraturan ketika berada di resort itu. Saat ini Trent pun mula terlihat seperti sudah akrab dengan Idlib. Lalu mereka pun mula berkeliaran bersama-sama sambil beramah mesra bersama pengunjung-pengunjung di situ. Setelah malam dan berada di bilik, Guy dan Priska sekali lagi bertengkar. Di saat inilah terlihat jelas bahawa keakraban mereka semakin berkurang. Sementara Matt dan Trent pada waktu itu hanya terdiam ketika melihat orang tua mereka sedang beradu suara. Setelah itu, Trent kini mula menyelesaikan teka-teki yang diberikan oleh Idlib. Di keesokan harinya, di saat mereka sedang ingin mengisi perut, mereka didatangi oleh pengurus resort itu, dan pengurus resort itu mula menawarkan kepada mereka sebuah pantai peribadi yang konon katanya adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi, di mana pantai yang disarankan pengurus itu dikatakan adalah tempat yang indah, tenang dan memiliki banyak kandungan mineral yang baik. Pengurus itu juga berkata bahawa tawaran ini adalah terhad dan hanya orang yang tertentu sahaja yang dia tawarkan. Di saat bersamaan, Idlib yang terlihat dari kejauhan pun mula disapa Trent. Lalu pengurus itu yang juga pakcik kepada Idlib pun langsung menyuruhnya pergi. Idlib pun mula terlihat nampak tidak suka dengan arahan pakciknya itu. Kemudian secara tiba-tiba seorang wanita mengalami sawan. Perlu diketahui bahawa wanita ini bernama Patricia dan didampingi kekasihnya yang bernama Cherin. Di saat itu juga terlihat seorang doktor yang bernama Charles datang untuk menolong. Lalu Patricia pun mula tersedar dan kembali kepada keadaan normal. Disingkatkan cerita, Priska dan keluarganya pun menerima tawaran yang diberikan oleh pengurus resort tadi. Dan di saat itu jugalah terlihat keluarga lain, iaitu keluarga doktor yang bernama Charles tadi serta isterinya yang bernama Crystal, anaknya pula yang bernama Kara, dan ibunya yang bernama Agnes serta anjing ibunya. Dan pemandu yang membawa mereka bernama Ahmed. Setelah sampai, Ahmed pun berhenti di depan pagar yang mempunyai papan tanda bahawa tempat itu adalah dilarang untuk dimasuki. Lalu tanpa menghiraukan dan hanya menjalankan kerjanya sahaja, Ahmed pun memandu masuk ke kawasan itu. Lalu setelah sampai, mereka pun mula berjalan masuk melalui sebuah gua. Dan bagi mereka itu adalah tempat yang terindah yang belum pernah mereka kunjungi.
Setelah sampai dan siap untuk bersantai, Mac kemudiannya terlihat seorang artis rapper yang terkenal yang turut mengunjungi tempat itu yang bernama Sedan. Namun ayahnya memperingatkannya supaya tidak pergi dekat dengannya oleh kerana dia mungkin sedang bercuti dan tidak ingin diganggu. Setelah itu terlihat Mac dan Trent pun mula akrab dengan anak kepada Dr. Charles yang bernama Kara. Di sisi lain pula, Guy dan Priska saat ini terlihat masih dingin di antara satu sama lain. Tidak seberapa lama setelah itu, Trent yang saat ini sedang mandi secara tiba-tiba dilalui oleh mayat seorang wanita yang sedang terapung. Dia kemudiannya yang dalam keadaan ketakutan itu mula menjerit memanggil ibunya. Setelah itu, mereka pun berganding bahu mengangkat mayat itu. Rupanya, mayat wanita yang malang ini adalah teman wanita kepada rapper terkenal tadi. Setelah melihat itu, Sedan yang dalam keadaan nampak tidak normal dengan hidungnya yang berdarah pun mula mendekati mereka. Charles kemudian cuba menyiasatkan hal tersebut kepadanya tentang mayat itu. Lalu, Sedan menjawab bahawa dia tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu pun terlihat Patricia dan Jerin kini baru sahaja tiba di pantai itu. Beberapa minit berselang, Crystal yang dalam keadaan panik ketika ini pun mula memanggil Charles oleh kerana di saat itu ibu mereka yang bernama Agnes tadi pingsan dengan secara tiba-tiba. Sementara itu, Jerin kini ingin berjalan keluar dari pantai supaya mendapatkan signal untuk menghubungi pihak polis dan memberitahukan tentang mayat itu. Di saat melalui gua, Jerin secara tiba-tiba pingsan. Beberapa lama kemudian, Jerin pun kini telah tersedar dari pingsan. Sejak itu, suasana pun mula menjadi tegang. Di saat bersamaan, ibu Charles juga tersedar dari pingsan. Di saat ini, Priska cuba untuk meminta bantuan Charles untuk melihat anaknya. Kerana pada waktu itu, anaknya tiba-tiba berubah secara mendadak dan nampak lebih tua daripada umur asal. Namun, secara tiba-tiba, suasana semakin menjadi riuh rendah apabila di saat itu, ibu kepada Charles yang bernama Agnes tiba-tiba meninggal diakibatkan serangan jantung. Scene berubah lagi di mana Patricia dan Jerin saat ini sedang bersama Trent dan Matt. Mereka yang juga seorang ahli psikologis pun mula menyoal Trent dan Matt. Apabila bertanyakan umur, Trent menjawab bahawa umurnya adalah 6 tahun. Malah itu menjadi isu perdebatan kepada mereka apabila Jerin tidak mempercayai bahawa umurnya adalah 6 tahun dikarenakan Trent terlihat seperti sedang berusia 11 tahun. Namun, Matt berkata bahawa ya, adik saya memang berusia 6 tahun. Sisi lain, saat ini Sedan terlihat cuba melarikan diri apabila melihat perubahan yang ketara pada setiap orang. Lalu, Charles yang melihatnya lari pun mula mengejarnya oleh kerana mengesyaki sesuatu. Ketika babak kejar-mengejar dilanjutkan sehingga ke gua, mereka berdua pun secara tiba-tiba pingsan. Hal ini adalah sama seperti apa yang dialami Jerin sebentar tadi. Disingkatkan cerita, ketika mereka berdua telah sedar dari pingsan, Charles memberitahu bahawa apa yang dirasakan ialah seperti sedang menyelam di lautan yang dalam. Mereka semua kemudiannya berkumpul dan membincangkan akan hal itu. Bermula dari itulah, satu persatu dari mereka sudah tidak ingin lagi melalui gua. Diakibatkan siapa yang melalui gua itu pingsan secara tiba-tiba. Dan terjawablah bahawa mereka tidak lagi mempunyai jalan keluar, memandangkan hanya melalui gua itu sajalah untuk mereka masuk dan juga keluar. Beberapa minit selepas itu pun kita dapat dilihatkan dengan perubahan wajah mereka yang semakin menua. Hanya dalam masa beberapa minit sahaja. Setelah itu, Charles yang semakin tertekan pun mula melukai muka Sedan. Namun, mereka kemudiannya terkejut apabila luka pada wajah Sedan sembuh dengan cepat. Sedan saat ini berkata bahawa dia tidak pernah memukul teman wanitanya, apatah lagi ingin membunuh. Sedan menjelaskan bahawa dia dan teman wanitanya mempunyai penyakit sklerosis, iaitu penyakit yang menyerang sistem saraf. Dia berkata lagi bahawa teman wanitanya itu pada malam tadi tiba-tiba menghilang, kemudian hanya dijumpai di dalam keadaan yang terapung. Setelah itu, Charles pun mula melihat anaknya, Kara.
di mana pada waktu itu Kira terlihat seolah sudah tua 7 tahun dari umur asalnya. Di waktu yang sama, Mac pun mula terlihat makin dewasa dengan perubahan fizikal yang sangat ketara, sehinggakan Mac terpaksa menukar pakaian dan memakai pakaian ibunya. Setelah itu, Patricia yang juga ahli terapi psikologis pun mula memanggil semua orang dan memberikan fakta bahawa semua yang terjadi ini mungkin disebabkan masalah peribadi atau mungkin disebabkan tertekan atau stres. Lalu, Priska pula berpendapat bahawa mungkin semua ini disebabkan virus. Kemudian, setiap 30 minit yang berlalu, mereka masing-masing merasakan perubahan yang ketara dari segi fizikal, mental dan kesihatan. Tidak lama kemudian, Priska pula saat ini tiba-tiba pingsan disebabkan penyakit ketumbuhannya yang menyerangnya secara mendadak. Perlu diketahui bahawa Priska selama ini memang mempunyai penyakit ketumbuhan, tapi kali ini ketumbuhannya itu tumbuh dengan sangat cepat. Guy kemudiannya meminta tolong Charles untuk mengeluarkan ketumbuhan itu, oleh kerana Charles adalah satu-satunya doktor yang berada di situ yang juga seorang pakar bedah. Charles kemudiannya mengatakan bahawa kemungkinan Priska akan selamat adalah tipis. Di saat Charles memulakan pembedahan dan ingin mengeluarkan ketumbuhan itu, tiba-tiba luka pembedahan itu tertutup dengan cepat. Selepas itu Charles membedah lagi, kali ini dengan bantuan orang lain. Dia kemudiannya berjaya mengeluarkan ketumbuhan itu dengan cepat. Saat ketumbuhan itu dikeluarkan, mereka semua terkejut diakibatkan ketumbuhan yang berada di dalam badan Priska itu sangatlah besar. Dan tidak lama kemudian Priska pun mula sedar. Kemudian kejadian pelik berlaku lagi apabila Sedan sedang membuka kain yang menutupi mayat teman wanitanya itu. Terlihat mayat teman wanitanya hanya tinggal tulang saja dan tidak berbau busuk sedikit pun. Melihat keadaan tulang itu, Priska pun menjelaskan kepada mereka bahawa keadaan tulang seperti ini hanya terjadi setelah 7 tahun kematian. Priska mengetahui akan hal ini kerana sebelum ini Priska pernah bekerja di Museum Fosil. Di saat inilah mereka masing-masing menyedari bahawa mereka semua mengalami penuaan yang sangat cepat. Di saat yang bersamaan juga, Priska mula melihat kedutan di wajah Guy seolah dia sudah berusia 50 tahun. Mereka pun mula berbahas, jika betul perubahan usia ini terjadi, maknanya 2 tahun di sini ialah dalam masa 30 minit sahaja. Dan jika sehari mereka berada di sini, maka mereka pun akan tua berpuluh-puluh tahun. Disingkatkan cerita, di saat ini pula, Trent dan Kira yang semakin meningkat dewasa pun mula merasakan perubahan kepada hormon mereka. Dan disebabkan itu, mereka pun mula bergusti. Tidak lama setelah itu, dalam hanya beberapa minit sahaja, Kira mula terlihat seperti sedang mengandung. Dan setelah dianalisis kandungan itu, rupanya kandungan itu seolah berusia 5 bulan. Singkat cerita, kemudian Kira pun mula melahirkan anak dari kandungannya. Dan malang, bayi itu kemudiannya meninggal oleh kerana perubahan dalaman yang terlalu mendadak. Kini terlihat wajah mereka masing-masing pun berubah dengan cepat. Muka mereka mula terlihat mengalami kekedutan dan kesihatan mereka pun mula terjejas. Lalu, Charles yang dari awal tidak menyukai Sedan dan mengesyaki bahawa ini semua terjadi adalah disebabkan oleh Sedan, dia pun lalu membunuh Sedan. Setelah itu, dia pun mula ditenangkan oleh Guy dan Jerin. Guy mula mengambil pisau di tangan Charles secara berhati-hati. Di saat isu ini melanda tanpa jalan penyelesaian, Jerin mula mengambil risiko untuk berenang ke dasar lautan supaya dapat mencari jalan keluar. Namun malangnya, tak lama setelah itu, Jerin kembali kepada mereka dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Satu persatu perubahan yang dialami mereka kan? Dan satu persatu dari mereka hilang nyawa macam tu je. Adakah mereka semua akan mati macam tu je akibat mengalami penuaan yang cepat? Atau ada dari mereka yang selamat dari tempat itu dan berjaya mencari jalan keluar? Untuk review dari movie ini, dari penilaian ikhlas aku memberikan rating 6.5/10 disebabkan ini adalah genre misteri
Aku pun tidaklah selalu menonton movie yang bergenre misteri, tapi movie ini berjaya menarik minat aku untuk aku menonton. Bagi aku, agak membuatkan aku mind blowing jugalah dengan perubahan yang terjadi kepada mereka semua. Kalau di IMDb, korang boleh pergi lihat sendiri, movie ini mendapat rating keseluruhan 5.8/10. Kalau korang curious dengan ending dari movie ni, aku sertakan link di ruangan komen untuk korang menonton. Sekali lagi, aku selalu mendoakan agar korang dan keluarga sihat-sihat selalu dan dijauhi dari sebarang perkara-perkara pelik seperti ini. Dan tidak lupa juga, kalau korang suka dengan video ini, silalah untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loceng juga, supaya korang tak lepas setiap kali aku memuat naik video. Sampai di sini saja pembahasan dan review kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Thanks for watching. Aku gerak dulu. Assalamualaikum.